Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita dalam bincangkan fiqh dalam menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Perbincangan yang lepas kita telah membincangkan tajuk berkaitan dengan salat Jumaat, dan pagi ini kita sambung lagi, ada satu lagi topik, satu kedua topik lagi berkaitan dengan salat Jumaat. Dan tajuk yang kita akan ambil pada pagi ini ada berkaitan dengan kaifiyah salat Jumaat dan proses penggantian imam pada hari Jumaat, kesesakan untuk sujud ketika hari Jumaat, dan juga beberapa adab-adab Jumaat dan bentuk-bentuknya lah yang kita cuba selesaikan pada pagi ini, insya-Allah. Kita ringkaskan apa yang ada. Pertama sekali, kaifiyah salat Jumaat. Salat Jumaat, menurut Allah Subhanahu wa taala, kata muallif rahimahullahu taala, dia kata salat Jumaat 2 rakaat seperti yang telah disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya salat Jumaat 2 rakaat sempurna tanpa qasar ataupun atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rugilah siapa yang mengada-ngadakan kedustaan. Ijma' ulama menurut Allah, salat Jumaat itu 2 rakaat dan dia bukan qasar. Tak boleh diniatkan Jumaat tu qasar bagi orang yang jamak. Maknanya kita dah huraikan yang sebelum ni bahawa mazhab Syafi'i harus untuk orang buat jamak takdim, tetapi tidak boleh untuk jamak takhir. Maknanya Jumaat, diniat Jumaat 2 rakaat bukan qasar, tetapi nanti dia bangkit lepas tu untuk sembahyang asar, boleh diqasarkan, tak ada masalah. Tapi itu mazhab Syafi'i, boleh dibuat jamak Jumaat dengan asar. Ini bagi orang yang musafir sebelum dipanggil musafir selepas subuh. Musafir selepas subuh. Tapi kalau orang musafir sebelum subuh, maka boleh dia meninggalkan salat Jumaat tadi dan dia buat jamak takdim ataupun jamak takhir di antara zuhur dengan asar. Dengan asar, maka boleh qasar dua-dua, tak ada masalah. Zuhur boleh qasar, asar boleh qasar, sebab dia musafir. Mazhab Syafi'i disyaratkan sebelum subuh untuk membolehkan dia meninggalkan salat Jumaat. Tapi untuk dia bermusafir selepas salat subuh, maka kewajipan dia melaksanakan salat Jumaat itu adalah wajib, kata. Maka wajib bagi dia salat Jumaat. Dan biasa yang diperbahaskan, boleh tak dia nak jamak? Yes, boleh jamak takdim. 2 rakaat Jumaat dijamakkan dengan 2 rakaat qasar asar. Waktu asar tu boleh diqasarkan, dan dijamak takdim saja, tidak boleh dijamak takhir. Tidak boleh dijamak takhir. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itu jelas saya rasa. Dan kemudian kata muallif lagi, tidak sah solat Jumaat melainkan dengan berjamaah. Mana solat Jumaat tidak boleh dilakukan seorang diri lah. Seorang diri. Bahkan mati Allah, mazhab Syafi'i mensyaratkan 40 orang yang bermustautin, 40 orang yang menetap di kawasan tersebut, untuk membolehkan salat Jumaat dilaksanakan. Itu syarat yang disebut. Dan perkara ini mati Allah Subhanahu wa taala telah difatwakan dalam mazhab lah, dan mazhab mensyaratkan 40. Tapi benda tu, bilangan itu ada khilaf lah di sisi ulama. Tapi kata diriwayatkan dalam satu hadis daripada hadis Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda,
Jumaat hak wajib ke atas setiap muslim dalam jemaah, dan ulama ijma' bahawa Jumaat tidak sah dari seorang yang semayang secara sendirian. Maknanya bila tak ittifaq ijma' ulama seorang tak boleh, maka kalau dua orang boleh tak ustaz? Kalau dua orang tu khilaf. 2, 3, 4, 5 tu khilaf ke atas. Imam Mazhab Syafi'i pegang syaratkan untuk solat Jumaat itu 40 orang, kata. Wallahu a'lam. Maknanya adalah ulama yang menyatakan dua orang sah, antara mazhab Imam Abi Hanifah dan pandangan-pandangan yang lain. Ada seorang jadi imam, khatibnya baca, seorang yang dengar pun okey dah. Sah dah untuk dia solat Jumaat ni, kan. Itu pandangan, dan itu tidak diamalkan di Malaysia, Allah, dan pandangan itu pun marjuh, katakan tidak kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak sah. Perkara yang ketiga, tidak sah solat Jumaat melainkan jika dilakukan sepenuhnya dalam waktu zuhur. Maknanya Jumaat itu mesti dilakukan dalam waktu zuhur. Ini jumhur ulama. Bahkan di sana ada juga pandangan ulama yang mengatakan boleh dilakukan solat Jumaat itu sebelum zuhur. Itu khilaf, katakan. Tapi jumhur ulama menyatakan mazhab Syafi'i, Hanbali, yang mengatakan sebelum tu adalah riwayat dalam mazhab Hanbali. Tapi riwayat yang kedua, mazhab Hanbali bersama dengan mazhab Syafi'i, iaitu hendaklah dilakukan solat Jumaat itu, ataupun jumhur ulama pendengar bahawa solat Jumaat hendaklah dilakukan pada waktu zuhur. Period masanya pada waktu zuhur. Kalau lewat sikit, katalah dia semayang pukul 2, as long as waktu zuhur, katakan. Mana jemaah itu masjid ataupun ni memang melewatkan solat zuhur, solat Jumaatnya lepas pukul 2, misal kata disebabkan ada isu-isu tertentu, katakan, maka harus as long as dia waktu zuhur, katakan. Tapi kita kat Malaysia tak berlakulah, sebab memang waktu rehat kita ialah di antara pukul 1 sampai pukul 2, 2.30, katakan, ataupun pukul 2 suku macam tu, katakan. So period masa untuk solat Jumaat tu awal waktu zuhur selesai lah, katakan. Allahu a'lam. Mungkin setengah-setengah tempat berdepan dengan masalah-masalah tertentu, maka harus untuk melewatkan sikit sembahyang Jumaat, dan selagi mana selagi mana dia masih lagi dalam waktu zuhur, katakan. Wallahu a'lam. Maknanya bila masuk je waktu asar, maka luputlah untuk dia melaksanakan salat Jumaat, katakan. Melaksanakan salat Jumaat seperti mana telah dijelaskan dalam syarat waktu, maka ia tidak dia qada apabila luput. Dan yang kedua, dia tidak ada qada Jumaat. Qadanya bagaimana? Qadanya dengan solat zuhur. Dia hanya perlu solat zuhur saja. Sekiranya waktu keluar sedangkan mereka masih dalam solat sebelum memberi salam yang pertama, maka ia luput, kerana ia tidak boleh dikerjakan setelah keluar daripada waktu, dan wajib salat zuhur. Imam dan makmum membina apa yang mereka telah kerjakan dari Jumaat dan disempurnakan zuhur 4 rakaat. Kalau Jumaat ni tadi dan bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, azan yang salam yang pertama tu dia sempat salam yang pertama, dan makmum habis je salam pertama dengan makmum semua, azan asar, sahlah semayangnya tu. Tapi kalau tak sempat lagi bagi salam yang pertama, dah masuk waktu asar, maka solat Jumaatnya tadi dikira batal. Dikira batal, dan dia kena semayang zuhur macam biasa. Mereka, tapi jaranglah, tak pernah berlaku lagi lah kat Malaysia, kan. Imam bila kita kata dah habis waktu, maknanya dah katalah kita menyempurnakan, hendaklah imam tadi bersama menyempurnakan 4 rakaat zuhur. Imam zuhur tadi dia tak boleh baca kuat lah, dia baca perlahan macam biasa. Dia tak boleh ambil hukum Jumaat tadi baca dengan kuat, tidak. Kerana dah habis masa lah, dah habis masa Jumaat. Dan boleh dibina lebih panjang ke atas yang lebih pendek, seperti salat mungkin bersama dengan musafir, dan tidak perlu kepada untuk inilah dikata, dan boleh dibina lebih panjang. Maknanya 4 rakaat tadi
Seperti biasalah, kita 2 rakaat yang pertama panjang, 2 rakaat yang berikutnya adalah pendek. Wallahu a'lam. Hukum orang yang masbuk pada hari Jumaat. Dia masbuk dalam mendapati Jumaat berbeza dengan salat lain yang didapatinya pada jemaah apabila mendapati imam dalam salat walaupun dengan satu tasbih sebelum salam. Kita dalam dalam solat biasa, solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, kita still dapat berjamaah walaupun kita hanya mendapat beri salam. Ada makna beri salam bersama dengan imam. Kita sempat salam pertama bersama dengan imam. Tetapi untuk solat Jumaat tidak. Solat Jumaat dikira rukuk pada rakaat yang kedua. Dia rukuk pada rakaat kedua. Maksudnya tuan-tuan bila hadir ke masjid, imam dah rukuk rakaat kedua, tuan-tuan sempat rukuk bersama dengan imam pada rakaat kedua, sah bagi tuan-tuan untuk niat solat Jumaat. Tetapi kalau masuk, imam dah bangkit daripada masuk masjid, masuk surau, imam dah bangkit daripada rukuk yang kedua pada rakaat yang kedua, maka automatik tuan-tuan tak boleh niat Jumaat. Tuan-tuan kena niat semayang zuhur. Itu caranya, kaifiahnya. Dan ini bermaksud kalau tuan-tuan masuk masbuk, masih lagi rakaat pertama, sebelum imam rukuk rakaat kedua, tuan-tuan kena niat semayang, boleh niat semayang Jumaat. 2 rakaat. Wallahu a'lam. Itu yang difatwakan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Man adraka raka'ah faqad adraka as-salah. Siapa yang mendapat rukuk, maka dia dapat salat tersebut, salat Jumaat tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang disebut. Dan begitu juga dalam riwayat Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendapat 1 rakaat dari salat Jumaat dan selainnya, maka hendaklah ditambahkan kepada rakaat lainnya dan salatnya telah sempurna. Maknanya dia tambah je lah 1 rakaat lepas imam beri salam. Walaupun ketika itu sahlah dia, sebab dia niat tadi, dia masuk sebelum imam bangkit daripada rukuk rakaat yang kedua. Dia niat dan dia masih berkurangan 1 rakaat. So dia tambah je lah 1 rakaat lagi. Tapi kalau dia masuk selepas imam rukuk, imam dah naik i'tidal pada rakaat kedua, dia niat zuhur, and then lepas imam bagi salam, dia tambah lagi 4 rakaat. Dia kena buat 4 rakaat sebab dia niat zuhur. Wallahu a'lam. Wajib terpenuhi syarat-syarat, wajib memenuhi syarat-syarat sah Jumaat terdahulu. Di antaranya bilangan, maka wajib orang yang mengikut imam dalam solat Jumaat dalam 1 rakaat tidak kurang daripada 40 orang daripada orang-orang yang sah Jumaat dengannya. Sekiranya mereka mengikut imam dan menyempurnakan 1 rakaat, kemudian mereka mufarakah dari imam atau sebahagiannya dengan sebab umum ataupun khusus, dan tiap orang itu dari mereka menyempurnakan salat secara munfarid, sahlah Jumaat mereka. Adapun jika terjadi mufarakah kerana terjadinya sebab itu sebelum selesai rakaat pertama, maka tidak sahlah Jumaat mereka, dan ia berubah pada zuhur ke atas semuanya, kecuali jika masih ada yang mengikut imam 39 orang ke atas. Baik, di sini mengamati Allah Subhanahu wa taala, jika berlaku mufarakah dalam solat, mufarakah dalam solat berlaku, wallahu a'lam sebab apa. Ni mufarakah, bilangannya cukup-cukup je 40 orang. Semayang tadi bilangannya cukup je 40 orang. Cukup-cukup, tak lebih tak kurang. Masuk rakaat kedua, adalah seorang mufarakah ataupun 2-3 orang lah mufarakah. Bagaimanakah salat Jumaatnya? Para ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i, salat Jumaatnya sah dengan syarat mufarakahnya berlaku pada rakaat yang kedua. Jika mufarakah itu berlaku pada rakaat yang pertama, maka tidak dianggap sah
kerana bilangannya telah berkurang daripada jumlah tadi. Kalau ada mufaraqah yang mufaraqah, kemudiannya bilangan tu masih kekal 40, misalnya kata lebih, dia seorang ke 2-3 orangnya, tapi bilangan tetap cukup, maka sahlah Jumaatnya, tak ada masalah, sah Jumaatnya. Jadi sini tuan-tuan mati Allah, jika tak cukup bilangannya tadi, pada rakaat yang pertama dah ada mufaraqah, maka semuanya salatnya bertukar menjadi zuhur automatik. Mereka kena buat solat zuhur, katakan. Terjadi mufaraqah kerana oleh satu sebelum selesai rakaat pertama, maka tidak sahlah Jumaat mereka, dan ia berubah menjadi zuhur ke atas semuanya. Berubah jadi salat zuhur ke atas kesemuanya. Dia tak payah ada continue niat, maknanya dia automatically berubah, mengatakan. So kena buat 4 rakaat. Imam kena tahulah, mengatakan macam mana imam nak tahu, macam Allah, makmum kena maklumkan. Mungkin dengan cara-cara tertentu ke, dengan tasbih ke, subhanallah, apa ya, katakan wallahu a'lam. Tapi kalau dah ketahui kan bilangan, bilangan tak cukup selepas selesai daripada sembahyang, maka dia kena bangunlah untuk sembahyang zuhur pula. Beritahu pada jemaah kita kena solat zuhur, solat Jumaatnya tidak sah, katakan, disebabkan bilangan. Itu kalau tak ada orang bagi tahu, tapi selepas selesai baru tahu. Baru selesai baru tahu, maka solatnya dikira batal dan dia kena solat zuhur. Wallahu a'lam. Sunat membaca pada hari Jumaat itu sunat membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama selepas Fatihah, dan surah Al-Munafiqun pada rakaat kedua, seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Abi Rafi', katanya Marwan melantik Abu Hurairah ke atas Madinah lalu salat Jumaat dengan orang ramai, maka dia membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Maka aku bertanya, wahai Abu Hurairah, engkau membaca 2 surah yang telah aku dengan Ali membacanya. Katanya, aku mendengar kekasihku iaitu Abu Qasim merujuk pada Nabi SAW. Nabi telah membacanya, sebagaimana sabit bahawa Rasulullah SAW juga membaca surah Al-Jumu'ah dengan Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah, katakan. Ini antara surah-surah yang Nabi baca ketika salat Jumaat. Tapi kalau tak baca pun surah ini, mana-mana surah pun tidak ada masalah. Sebab kita ada nas yang lain, faqra'u ma tayassara lakum minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah untuk kamu daripada Al-Quran, katakan. Maka kedua-duanya sunat, dan baca sebagian dari itu lebih afdal dari membaca dengan kadar pada surah lain, kecuali seperti ayat kursi, dan sunat mengeraskan bacaan. Kalau misalnya kata dibaca separuh daripada ayat-ayat surah, contohnya surah Jumaat dibaca separuh, Munafiqun dibaca separuh, kata dalam mazhab Syafi'i itu lebih afdal daripada dibaca surah-surah yang lain. Surah yang lain lah, katakan. Wallahu a'lam. Dan kita disebutkan di sini hari Jumaat memang sunat memang dibaca dengan kuat oleh imam. Imam baca dengan kuat, sunat mengeraskan bacaan kerana ia dinukilkan daripada salaf dan khalaf. Seolah-olah berlakunya kesepakatan para ulama hari Jumaat itu solat Jumaatnya dibaca dengan keraskan suara oleh imam. Wallahu a'lam. Jadi itu dia, tuan-tuan mati Allah. Baik, timbul beberapa persoalan. Yang pertama, kalau Ustaz hari Jumaat itu sesak sungguh, tak ada tempat ni, masya-Allah lah, ya, penuh orang. Kalau kat Masjidil Haram contohnya, Masjid Nabawi, sangat-sangat penuhnya luar biasa. Isunya apa? Isunya masa nak sujud. Nak sujud tak ada tempat sujud. Macam mana nak buat? Tempat sujud tak ada. Tempat sujud tak ada. So nak sujud atas mana? Dia ada 2 option. First, tuan-tuan sujud juga tapi atas punggung orang. Itu. Ini disebut ni Allah dalam yang difatwakan. Maka kata berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila sangat sesak
maka hendaklah seorang dari kamu sujud atas punggung saudaranya. Nah, bahagian belakang lah. Janganlah dekat punggung dia betul-betul tu ni, mana atas belakang dia lah, ya kan. Kerang silap ibu lah kalau terkentut ke apa ke nyayang. Tapi kita maksudnya belakang lah, katakan. Kalau misalnya kata boleh, katakan. Kalau tak boleh, kerana dia dapat melakukan. Kalau dia dapat buat tadi, maka sahlah sujudnya. Jika dia tidak melakukannya, maka dia meninggalkannya tanpa uzur. Dan di sini tidak perlu meminta keizinan seseorang kerana perkara itu ringan. Tak perlu minta izin nak rukuk, nak sujud atas punggung ni, tak perlu, katakan. Jika tidak dapat sujud atas sesuatu, tak ada sesuatu, tak ada, tak boleh nak sujud, macam mana pun tak boleh nak sujud, atas punggung orang pun tak boleh nak buat, katakan. Macam mana? Maka menurut pendapat yang sahih, hendaklah dia menunggu. Dia tunggu, dia stay. Macam kat Raudah kan sempit. Memang sempit, macam Allah. Kat Raudah lah biasanya. Jadi nak sujud tak boleh. Nak sujud atas rukuk, nak sujud atas punggung orang pun tak boleh, katakan. Misal kata nak. Siapa yang boleh buat? Pandangan yang asah dalam mazhab yang dalam mazhab Syafi'i ialah dia tunggu. Dia tunggu. Lepas katalah orang depan dia tu rukuk yang sujud yang pertama, naik bangkit. Kalau ada ruang untuk dia sujud, ketika itu dia sujud. And then dia bangkit, bangun, duduk. Lepas tu orang yang depan tu sujud, dia pun sujud. Lepas dia bangkit, bangun berdiri bersama dengan imam, kita ada ruang untuk sujud, kita sujud. Ini kita bangun. Kalaulah kalau sempat baca Fatihah, kena bacalah, wajib. Tapi kalau dia sebabkan menunggu bawah tadi, dia melewati imam sedang dia tidak beroleh rukuk bersama dengan imam. Misal kata dia buat 2 kali sujud tu, menyebabkan dia terlepas daripada dia sempat sekejap bersama dengan imam. Saya ambil sempat dulu, sempat bersama dengan imam. Kita kata, maka di situ wajib dia membaca Fatihah setakat mana yang dia mampu. Setakat mana yang dia mampu. Hendaklah dia membaca apa yang disanggupinya. Jika imam rukuk, sebelum selesai bacaan Al-Fatihah, hendaklah rukuk bersama dengan imam menurut pendapat yang lebih sahih. Dan dia diiktibarkan sebagai orang yang masbuk bacaannya ditanggung oleh imam. Jika imam selesai dari rukuk dan sebelum memberi salam, dia menyetujui imam dalam solatnya seperti orang yang masbuk. Kemudian bangun dan solat 1 rakaat selepasnya kerana terluput atasnya. Maknanya bila dia tadi dia sempat baca Fatihah, bila sempat baca Fatihah sebelum imam rukuk, maka dia sahlah, dia just rukuk saja. Kalau dia boleh selesaikan bacaan Fatihahnya tadi, itu lebih baik, kerana kita dibenarkan melewati imam 3 rukun, macam Allah. Tapi kalaulah kita bangkit bangun berdiri tadi, imam dah habis rukuk dah, imam dah habis rukuk dah, i'tidal, makanya kita, tuan-tuan macam Allah, kita terus follow imam. Kita terus follow imam, maka rakaat yang kedua itu tidak dianggap sah. So kita kena tambah lagi satu rakaat. Tambah lagi satu rakaat untuk menyempurnakan 2 rakaat solat Jumaat tadi. Wallahu a'lam. Okey? Faham kan? Jika imam telah memberi salam dari Jumaat sebelum sujud orang yang kesesakan, maka Jumaatnya telah luput atasnya dan telah disempurnakan dengan zuhur, katakan. Ini dalam kes yang lain lah, katakan. Jika imam telah memberi salam dari Jumaat sebelum sujud orang yang kesesakan, kita sesak tak dapat sujud,
Tak dapat sujud, sehinggalah imam tu dah masuk salam yang kedua dah. Makna salam yang rakaat yang dah nak bagi salam dah. Imam pun bagi salam, kita tak selesai lagi ni. Sujud tak dapat lagi, kata. Maka luputlah salat Jumaatnya, katakan. Dan hendaklah dia sempurnakan dengan salat zuhur, katakan. Dia kena sempurnakan dengan salat zuhur. Wallahu a'lam. Ini kes lah. Ini jaranglah berlaku. Tapi kadang-kadang kalau sekali-sekali berlaku tu, kita kat Malaysia tak pernah berlaku lagi lah. Setakat ni so far tak pernah lagi. Mungkin dekat luar negara, mungkin dekat Mekah, Madinah, mungkin possible boleh berlaku. Jika tidak dapat sujud sehingga imam rukuk pada rakaat kedua, hendaklah rukuk bersamanya menurut pendapat yang lebih zahir. Dan rukuk pertama itu dikira baginya kerana dia melakukan pada waktu dikira rukuk, dan rakaatnya dibuat mulafaqah dari rukuk pertama, sujud kedua, dan dilakukannya, dan dia mendapati Jumaat menurut pendapat yang lebih sahih berdasarkan hadis terdahulu. Siapa yang mendapat satu rakaat dari Jumaat, maka hendaklah meneruskan rakaat lainnya. Sekiranya orang yang salat Jumaat tertinggal sujud pada rakaat pertama kerana luput, sehingga imam rukuk pada rakaat yang kedua lalu teringat sujud, maka wajib atasnya rukuk bersama dengan imam dalam mazhab, dan sujud terhasil baginya bersama satu rakaat mulafaqah dari dua rakaat itu, kemudian dilakukan satu rakaat yang lain. Ini isu lain. Katalah dua keadaan. Makmum lupa sujud yang kedua. Tak tahulah macam mana boleh makmum lupa sujud yang kedua. Kalau imam lupa sujud yang kedua tu mungkin. Itu hal kedua lah. Hal yang pertama, makmum yang lupa. Kalau makmum lupa sujud, mungkin terkhayal ke dia kata Allahu a'lam, dia lupa sujud yang kedua. Imam pun dah bangkit bangun dah. Dia pun ikut imam. Masuk je nak sujud yang pada rakaat kedua, dia teringat yang dia belum dia sujud tadi sekali saja. Maka tak perlu diulang. Tak perlu dia patah balik, katakan tak perlu dia undur balik. Dia hanya continue solat tersebut sampai imam bagi salam, ditambah satu rakaat. Sama juga dengan makmum, dengan imam. Jika imam terlupa sujud yang kedua, yang pertama pada rakaat yang pertama, ataupun pada rakaat yang kedua, makanya imam bagi salam, dan kemudian diingatkan pula makmum datang, Pak Imam tadi lupa sujud yang pertama, sujud yang kedua lah pada rakaat pertama. Maka imam dengan makmum hanya perlu tambah satu lagi rakaat sahaja. Imam hanya perlu tambah satu rakaat sahaja. Wallahu a'lam. Itu pandangan, ya kan. Baik. Penggantian imam dalam Jumaat. Ini satu isu yang lain. Adakah imam boleh diganti? Macam mana yang dikatakan menggantikan salat Jumaat, salat imam salat Jumaat? Adakah sama dengan salat fardu biasa? Apabila seorang imam batal dan keluar dari Jumaat ataupun salat lainnya dengan sebab hadas, boleh baginya melantik imam menurut pendapat yang lebih zahir, dan makmum menyempurnakan salat dengan mengikut pengganti imam tanpa memulakan niat ikutan. Jadi boleh je replace, tak ada masalah, dan continue. Tak perlu boleh, maknanya kita imam batal, masuk je sembahyang rakaat pertama lagi, kita kata lepas baca Fatihah kentut, batal wudu. Makanya tuan-tuan, imam tadi kena keluar, dan imam berhak untuk melantik makmum belakang menggantikan dia jadi imam, dan continue salat Jumaat lah, continue, tak ada masalah. Disyaratkan dalam penggantian imam dalam solat Jumaat, hendaklah pengganti itu mengikut imam sebelum hadasnya.
Mana orang betul-betul belakang dia lah. Janganlah orang yang belakang jauh mana. Tak. Dia syarat mesti mengikut imam sebelum imam berhadas. Alhamdulillah misal kata imam berhadas, ada orang baru sampai, kau mari sini lah, jangan tak ikut belakang, terus jadi imam. Misal kata lah, kan, dia sampai lambat, kan, kita nampak belakang tu ada orang baru sampai, kita minta dia datang ke depan ganti jadi imam, maka tak boleh. Tidak dibenarkan. Sebab dia tidak berniat bersama dengan imam ketika salat Jumaat tadi. Sebab tu dikata disyarat kat sini. Ini berlaku pada salat biasa pun. Maknanya pengganti itu hendaklah pengganti itu mengikut imam sebelum hadasnya, dan tidak disyaratkan dia menghadiri khutbah. Walaupun dia tak menghadiri khutbah tapi dia salat sama dengan imam daripada awal tadi, boleh dia ganti, tak ada masalah. Dan tidak menghadiri rakaat pertama menurut pendapat yang lebih sahih. Kalaulah pada imam batal pada rakaat kedua, ustaz kata, dan makmum itu dia masuk pada rakaat kedua, tapi dia masuk sebelum imam berhadas, boleh tak dia ganti imam tadi yang berhadas? Boleh. Imam kentut pada rakaat yang kedua. Makmum ada yang masbuk. Tapi dia masbuk sebelum imam berhadas. Maka sah untuk imam yang masbuk orang yang masbuk tadi menggantikan imam. Sebab syaratnya apa? Syaratnya makmum mesti bersama dengan imam sebelum imam berhadas. Walaupun dia tak dengar khutbah. Tapi dia katakan di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi macam mana, ustaz? Dia baru satu rakaat, hak makmum lain dah rakaat yang kedua. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita kata dia yang terbaik makmum tak boleh mufarakah. Makmum dia kena continue bersama dengan imam yang baru. Persoalannya imam ni tadi yang pengganti dia kena tambah satu rakaat lagi. Bagaimana keadaan makmum? Makmum kena stay pada tasyahud akhir. Dia tak boleh mufarakah. Kalau dia mufarakah nanti masalahnya, isunya balik kepada yang sebelum ni. Kalau dia mufarakah, tinggal berapa yang sama dengan imam tadi. Kalau bilangan cukup 40, maka sahlah untuk semuanya salat tadi, katakan Jumaat, katakan. Jika tidak, dia jadi isu nanti. Jadi makmum kena stay ketika tasyahud, dan imam tadi yang kurang satu rakaat dia kena tambah, dan kemudiannya nanti dia segerakan dan sujud, turun sujud, turun rukuk, turun sujud, dan tasyahud akhir bersama dengan imam, bersama dengan makmum. Perlu ke sujud sahwi? Tak perlu. Dia tak ada apa kena sujud sahwi apa. Untuk rakaat yang berikutnya tak perlu baca Quran. Dia baca perlahan sebab tak ada siapa. Wallahu a'lam. Jika penggantian itu pada rakaat pertama, atau pengganti itu mendapat rakaat pertama dan menggantikan imam pada rakaat kedua-duanya, maka sempurnalah salat dan sempurnalah Jumaat pada keseluruhannya. Jika penggantian itu pada rakaat kedua, pengganti tidak mendapat rakaat pertama, sah penggantian dan sempurna Jumaat bagi selainnya kerana mendapati rakaat pertama bersama dengan imam, dan pengganti belum sempurna kerana dia tidak mendapati rakaat pertama bersama dengan imam. Dan kita kata pengganti belum sempurna kerana dia tidak mendapati rakaat pertama bersama dengan imam. Dan hendaklah menyempurnakan salat sebagai zuhur, dan pengganti dalam keadaan ini hendaklah menjaga aturan imam yang digantikannya, lalu melakukannya apa yang dilakukan imam terdahulu. Kat sini ada isu.
kalaulah pengganti itu dia mengganti solat imam pada rakaat yang kedua, kan? Tetapi imam itu batal wuduknya. Batal wuduknya. Adakah dia dikira orang yang masbuk ni tadi, dia dikira salat Jumaat ataupun salat Zuhur? Kalau dia dapat pada rakaat yang pertama, sebelum tadi yang isu yang saya sebutkan tadi, dia kira sah Jumaatnya. Tapi isunya pada rakaat yang kedua, jika imam tu terbatal pada rakaat yang kedua. Kalau ikutkan muallif, dia kata kat sini, dan pengganti belum sempurna. Kalau kata untuk imam makmum yang ikut daripada rakaat pertama tu, tak ada isu lah, dia boleh sembahyang continue sembahyang Jumaat. Dan pengganti belum dan sempurna Jumaat bagi selain kerana mereka mendapati rakaat pertama bersama dengan imam. Itu kalau rakaat pertama. Pada pengganti belum sempurna kerana dia tidak mendapati rakaat pertama bersama dengan imam, pengganti itu hendaklah menyempurnakan solatnya sebagai zuhur. Dan pengganti dalam keadaan ini hendaklah menjaga aturan imam yang digantinya, lalu melakukan apa yang dilakukan oleh imam terdahulu. Jika salat satu rakaat, hendaklah bertasyahud, kemudian memberi isyarat kepada makmum agar mufarakah darinya. Dan dalam kes ini, dia minta maaf tadi, makmum tadi, imam tadi, makmum yang masbuk tadi, yang menggantikan imam pada rakaat kedua, dia tidak dikira semayang Jumaat. Untuk imam, makmum sah salat Jumaat. Jadi imam ni keadaannya macam mana yang menggantikan ni? Dia kena semayang zuhur. Automatically salatnya berubah jadi zuhur. Isu bagaimana nak selesaikan? Kan dia tambah lagi 4 rakaat, makmum dah habis. Adakah makmum kena tunggu? Disebabkan makmum yang bersama dengan imam tadi tu, yang dapat pada rakaat yang pertama, maka dia boleh disebabkan sah Jumaatnya, dia boleh mufarakah. Dan imam dia kena tasyahud. Sebab dia menggantikan imam tadi, dia kena baca tasyahud. Dia baca tasyahud, kemudian dia bagi isyarat kepada makmum supaya mufarakah, dan dia bangun untuk tambah 4 rakaat. Ini jarang berlaku lah. Jarang berlaku. Ada jika solat maknanya selesaikan rakaat tersebut, hendaklah dia bertasyahud, maka dia perlu tasyahud. Kemudian memberi isyarat kepada makmum agar mufarakah darinya, ataupun boleh menunggunya sampai imam tu habis 4 rakaat. Lamalah pula nak kata kan. Lamalah pula kata. Boleh menunggu. Kemudian bangkit ke rakaat lain, jika disempurnakan sebagai Jumaat, mengatakan. Jika kemudian bangkit ke rakaat lain jika disempurnakan sebagai Jumaat. Seperti jika mendapati rakaat kedua bersama dengan imam dan digantikan selepasnya, jika dia tidak mendapati satu rakaat bersama dengan imam, hendaklah dia bangun menyempurnakan zuhur. Mudah ya, katakan nak faham. Imam tadi yang menggantinya, kalau dia sempat bersama dengan imam pada rakaat yang pertama, maknanya dia kena selesaikan Jumaat. Itu saja kata. Kalau dia tak sempat rakaat pertama bersama dengan imam, kata, maka dia hanya masbuk pada rakaat kedua, lalu digantikan imam, maka dia kena salat zuhur, katakan. Dia kena salat zuhur. Wallahu a'lam. Isyarat yang boleh membuatkan makmum faham, dia tak ada isyarat tertentu. Sama ada tunggu ataupun kita
Jangan angkat tangan lah. Lain lagi masuk ni kan. Jadi tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala, ya terpulang, ya katakan macam isyarat itu tidak ada secara khusus. Dia hanya memberi isyarat yang memberi kepahaman kepada makmum, ya katakan. Wallahu a'lam. Sesungguhnya penggantian imam dan kesesakan kedua-duanya terjadi dalam Jumaat dan seluruh solat. Namun kesesakan pada ghalibnya terjadi pada Jumaat berbanding dengan lain, dan penggantian imam pada Jumaat mempunyai hukum-hukum khusus. Oleh itu ulama menyebut dua hukum dalam solat Jumaat ni lah. Antara dua ni, dua benda ni antara yang kita kata yang biasanya berlaku pada solat Jumaat. Sebab Jumaat ni orang semua ramai berkumpul. Dan mungkin juga berlaku pada solat hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha, boleh berlaku sebab terlalu ramai, ya kan. Wallahu a'lam. Ini tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata beberapa hukum. Dan seterusnya, yang terakhirnya kita nak ambil secara ringkas adab-adab Jumaat. Pertama tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala, adab untuk solat Jumaat ini, mandi sunat Jumaat lah. Mandi sunat Jumaat, awal waktu untuk mandi sunat Jumaat itu ialah waktu masuk waktu subuh. Masuk je waktu subuh, kita dah mula mandi sunat Jumaat. Itu sabit macam Allah Subhanahu Wa. Dan paling afdal untuk mandi sunat Jumaat ialah apabila kita sebelum kita pergi menunaikan solat Jumaat. Makin hampir dengan waktu kita nak pergi solat Jumaat itu, waktu itu lebih afdal. Waktu itu lebih afdal. Katalah dia nak pergi pukul 10, maka pukul 10 itu afdal baginya untuk mandi Jumaat. Kalau dia nak pergi pukul 10, boleh tak dia mandi pukul subuh, niat sembahyang untuk mandi Jumaat? Ya harus, tapi kurang afdal. Sebab ilahnya ialah kita pergi sembahyang Jumaat itu badan kita tidak berbau, badan kita tidak berbau busuk sehingga menganiaya orang yang sebelah-sebelah disebabkan bau badan. Jadi sebab itu afdaliyahnya, keutamaannya ialah sebelum pergi. Tapi kalau dia mandi awal, kebarangkalian dia buat kerja lepas tu apa semua kan, dan badannya kembali berbau. Maka sebab itu ulama kata keutamaan afdalnya ialah sebelum dia pergi mengerjakan solat Jumaat. Tapi sah dia mandinya itu dapat pahala mandi Jumaat bermulanya bila subuh. Masuk je azan subuh, masuk je waktu subuh, maka dia boleh dah mandi sunat Jumaat. So mandi sunat Jumaat tidak boleh digabungkan dengan mandi wajib. Ada mandi wajib, mandi sunat. Katakan dia tak boleh campur, combine. Ya Allah, dalam hati aku nak mandi hadas besar dan mandi sunat Jumaat. Tak boleh, katakan. Sebab dua benda yang walaupun sama tetapi berbeza level. Ni wajib, ni sunat, tak boleh disatukan. Dia yang boleh sunat dengan sunat, okey. Sunat hari raya dengan sunat Jumaat, okey, dua-dua boleh digabungkan. Harus. Sebab apa? Sebab dua-duanya sama rutbah, sama ranking, katakan. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala itu berkaitan dengan mandi. Hukum mandi dalam mati Allah ialah sunat. Mengikut jumhur ulama, mandi sunat Jumaat itu sunat. Tidaklah jatuh hukum wajib. Walaupun ada pandangan ulama yang mengatakan wajib. Dan jika tidak dapat dia mandi, maka bolehlah dia berwuduk sahaja, telah mencukupi. Itu berdasarkan hadis Nabi yang lain lah, katakan siapa yang berwuduk dengan sebaik-baiknya kemudian menghadiri Jumaat lalu menghampir mendengar diam nescaya diampunkan dosanya antara Jumaat dan Jumaat yang berikutnya, dan ditambah lagi 3 hari, katakan.
So kat situ ada hadis yang lain, maknanya kalau tak dapat mandi dia berwuduk, katakan. Wuduk memang semua orang akan berwuduk lah, nak solat kan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua membersihkan tubuh badan dan memakai wangian. Itu biasalah, sama dengan bila dah mandi pun semua tu, so, ultimately kita membersihkan badan, dan yang disebutkan sini ialah memakai wangian. Sunat kita pada hari Jumaat tu memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang baik yang kita ada, katakan. Dan seterusnya macam Allah Subhanahu Wa Taala ialah memotong kuku dan mencukur rambut. Bukan rambut ni katakan, kita kata bulu barangkali. Sunat pada hari Jumaat membersihkan diri dan memotong kuku jika panjang, mencukur rambut, mencabut bulu ketiak, memotong misai dan mencukur bulu kemaluan, seperti mana yang diriwayatkan dari riwayat Bazzar dan Tabarani bahawa Rasulullah SAW bersabda memotong kuku dan mencukur misainya pada hari Jumaat. Jadi saya wallahu alam nak kena rujuk balik, katakan bab mencukur rambut hari Jumaat ni kan, tak nak kena tengok, sebab dalam nas yang saya tahu memang kuku dengan adalah hadis, tetapi hadis ini pun diriwayatkan oleh Bazzar dan dalam musnadnya itu pun dia sudut periwayatan itu nama Allah adalah perbahasan di sisi ulama. Nanti saya cuba cek balik, katakan mana memotong kuku dan mencukur misai pada hari Jumaat, ataupun nak cabut bulu ketiak, okey katakan. Tapi nak menyatakan sunat mencukur rambut pada hari Jumaat itu nak kena tengok dalil balik, katakan. Tapi walaupun disebut kat sini macam Allah, saya kena rujuk baliklah. Nanti saya rujuk insya-Allah bab mencukur rambut hari Jumaat ni. Takut nanti kan ada orang setiap Jumaat je dia cukur rambut, setiap Jumaat dia cukur rambut ni. Wallahu a'lam. Yang kelima, datang ke masjid lebih awal. Datang ke masjid lebih awal. Dan kita dah sebutkan kiraan, kita tahu datang awal dapat seekor unta, lembu, kemudiannya berikutnya dapat kambing dan ayam, telur dan sebagainya. Dan kiraan awalnya untuk mendapatkan seekor unta bermula daripada subuh. Subuh. Wallahu a'lam. Ada orang tanya, kat subuh Ustaz lama nak duduk. Lama nak duduk. Kita itu paling awal lah, katakan. Dan kalau bukanlah maknanya dia boleh datang tengok period masa tu, katakan. Kita kata ada unta, lembu, kambing, kemudian ayam, telur, ada 5 kan. So bagikan tempoh masa di antara subuh tadi dengan waktu zuhur tu, bagikan jadi 5 bahagian, 5 waktu, katakan. So kalau nak dapat, kalau katalah setiap waktu itu dia dapat 1.5 jam, katakan. Maknanya untuk mendapatkan unta, period masanya ialah di antara subuh sampailah, kita kata subuh tu 1.5 jam. Maknanya kalau subuh hari ni pukul apa subuh? 6. So 6 sampai 7.30 itu adalah period untuk kita dapatkan pahala seekor unta. So kalau tuan-tuan datang pukul 7, lepas main subuh balik rumah dulu sarapan dan datang balik, okeylah, katakan. Dah. Wallahu a'lam. Tapi ketetapan masa tu tidak ada. Sebab cuma ulama sebut paling waktu awal waktu untuk dihadir solat Jumaat ialah subuh. Masuk je waktu subuh, seperti mana mandi sunat Jumaat itu bermula, katakan. Tak dibenar. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah berjalan dengan tenang, berjalan dengan tenang. Siapa kita lihat dah sebelum ni, antara yang disunatkan pada hari Jumaat ialah berjalan kaki. Berjalan kaki sebab pahalanya besar, katakan. Siapa yang mandi pada hari Jumaat pergi lebih awal, berjalan, itu syarat ni, berjalan dan tidak menunggang, menghampiri imam, mendapat khutbah
dan tidak bercakap, setiap langkahnya diberi pahala seperti amalan setahun puasa dan qiyamnya. Tak adalah sesak jam parking kan. Datang jalan kaki katakan. Dan ini macam Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah sebutkan syaratnya itu. Mandi Jumaat. Syarat pertama mandi Jumaat. Datang lebih awal, berjalan kaki, tidak menunggang, duduk saf yang paling depan, katakan, menghampiri imam, kemudian dengar khutbah, tidak bercakap. Setiap langkah, ini setiap langkah, setiap langkah itu pahalanya seperti amalan setahun puasa dan qiyam. Besar, insya-Allah. Ganjarannya besar. Ada. Wallahu a'lam. Dan yang ketujuh, dekat dengan imam. Makin hampir kita dengan imam, makin afdal. Ada. Kemudiannya solat sunat 2 rakaat lah, tahiyatul masjid. Berdoa dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat pada hari Jumaat dan malamnya, hari Jumaat memang kita kata ada waktu yang memang kita di doanya mustajab. Ambil peluang untuk berdoa. Mendengar khutbah. Apabila imam memulakan khutbah, maka sunat dia mendengar khutbah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwuduk dengan sebaik-baiknya kemudian menghadiri Jumaat lalu menghampir mendengar dan diam, nescaya diampunkan dosa antara Jumaat dengan Jumaat berikutnya dan 3 hari lagi. Wallahu a'lam. Itu mendengar. Dan yang seterusnya ialah sunat salat Jumaat. Mazhab Syafi'i disunatkan sunat qabliyah dengan sunat ba'diyah, katakan. Dan yang ke-12, bersedekah bagi orang yang meninggalkan Jumaat. Ini diriwayatkan daripada Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala, bagi orang yang meninggalkan solat Jumaat tanpa uzur, dia wajib ganti Jumaat, wajib dia sembahyang, wajib dia ganti zuhur. Dia berdosa meninggalkan Jumaat. Itu memang dah tetap dah. Cuma kata Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala, kalau orang tu meninggalkan tanpa uzur, disunatkan dia bersedekah 1 atau separuh dinar. Berdasarkan hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan salat Jumaat maka hendaklah bersedekah dengan 1 ataupun separuh dinar. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Hakim mengatakan hadis ini sahih dan tidak wajib baginya demikian kerana hadis ini dhaif. Bukanlah wajib, tapi sebab hadis ini dhaif, lemah. Cuma ni kita tekan fatwa. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata ia adalah hadis yang dhaif isnad, muttarib, munqati' dan diriwayatkan, maka bersedekahlah dengan 1 dirham atau separuh dirham ataupun 1 gantang gandum dan separuh gantang. Dalam satu riwayat 1 cupak ataupun separuh cupak. Dan mereka bersepakat atas dhaifnya. Adapun kata Hakim ia hadis sahih, maka ia tertolak. Pandangan Hakim, Al-Hakim mengatakan hadis sahih tapi ditolak disebabkan apa ini, kita kata ramai ulama yang mengatakan hadis ini adalah dhaif, katakan. Wallahu a'lam. Dan yang ke-13, hari Jumaat adalah hari yang mana kita juga dituntut untuk memperbanyakkan melakukan kebaikan, bermula daripada malam Jumaat sampailah siang Jumaat. Walau bagaimana sekalipun dilarang kita mengkhususkan malam Jumaat dengan salat-salat yang tertentu. Itu saja. Kerana terdapatnya larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan malam Jumaat dengan salat-salat yang tertentu. Itu adalah perbuatan yang dilarang dalam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan mati Allah, selesai berkaitan dengan salat Jumaat kita. Wallahu a'lam. Ada nak tanya soalan kalau ada? Tak ada? Iman? Salat zuhur semua.
Tapi persoalannya dia tinggalkan bila? Kalau dia sempat rakaat pertama and then dia mufaraqah, maka sembahyang Jumaatnya sah lah. Okey, tak ada masalah. Tetapi kalau dia tinggalkan pada rakaat pertama lagi dia tinggalkan Jumaatnya, dia mufaraqah, tapi imam tak tahu, dan lepas selesai sembahyang baru dimaklumkan, maka ketika itu barulah dia kena buat solat zuhur. Dia kena buat solat zuhur, disebabkan bilangannya tak cukup. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain tak ada isu. Mazhab Syafi'i saja, sebab mazhab Syafi'i dia syaratkan 40 orang. Katakan wallahu a'lam. Kita kata itu ada, kita kata special case. Itu ada special case. Maknanya adanya dalam keadaan hal darurat, maka dikhususkan pada keadaan itu sahaja. Orang ada pun sekarang bila tak ada dah kita kata darurat itu untuk pelaksanaan ni, maka kita kembali kepada yang asal. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi? Tak ada. Ya. Makmum dia kena ikut yang konsep yang pertama sebelum ni. Kalau yang masbuk, maksudnya dia dapat tak rukuk bersama dengan imam pada betul. Kes makmum yang lambat, makmum yang lambat tu dia akan terpakai dengan isu yang pertama yang kita bincangkan sebelum ni, iaitu dia sempat tak rukuk bersama dengan imam pada rakaat kedua, tapi tidak terpakai pada istilahnya kepada, tidak terpakai kepada imam yang mengganti, nyatakan. Sebab dia ada dia punya perbezaan kat situ, nyatakan. Sebab yang ini dia kata imam ni dia menggantikan kita kata menggantikan imam, yang tu dia jadi makmum. Mungkin wallah alam, apa pun nanti saya cuba rujuk balik keadaan imam, ada keadaan makmum yang sama situasinya dengan imam yang mengganti. Saya cubalah katakan, nanti takut saya tersilap kat situ. Bagaimana hal makmum, adakah dia boleh niat Jumaat, maknanya sah untuk diniat salat Jumaat tadi, which is maksudnya dia hanya perlu tambah 1 rakaat saja, ataupun makmum tadi disebabkan dia masbuk, dia tak sempat bersama dengan imam yang pertama, rukuk bersama dengan imam yang pertama, imam tu dah terbatal dah, adakah dia automatically tukar kepada zuhur? Itu saya akan rujuk balik. Saya cuba rujuk balik, wallahu alam. Saya cuba tanya orang yang lebih arif lah, nyatakan wallahu alam. Okey, ada lagi? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah, setakat itu sahaja. Mudah-mudahan Allah. Mari kita tanda tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.